Setelah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin pada peperangan Badar, ramai askar-askar Quraisy telah tertawan. Maka Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabatnya, termasuklah juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, untuk bermesyuarat demi menentukan nasib orang-orang yang ditawan itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bersikap tegas dalam memberikan pendapatnya, iaitu dengan membunuh saja mereka. Disebabkan apa? Disebabkan niat mereka keluar berperang untuk menghapuskan kaum muslimin daripada muka bumi ini. Maka tidak ada seberang tolak ansur lagi, bunuh saja. Sementara di sudut yang lain pula, Abu Bakar radhiyallahu an yang menyerupai perilaku dan sifat ihsan baginda sallallahu alaihi wasallam berfikir panjang, lalu memberikan pandangannya dengan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah anak-anak pakcik kita, daripada keluarga kita juga. Berilah mereka hidup, mana tahu satu hari nanti mereka akan kembali kepada kebenaran, lantas beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka pada pandanganku mereka dikenakan tebusan diri, agar wang tebusan itu boleh dijadikan sebagai dana untuk memperkukuhkan lagi kedudukan kaum muslimin. Dan yang tidak dapat menebuskan dirinya pula, maka mereka ditahan dan diperintahkan untuk mengajar anak-anak kaum muslimin." Maka akhirnya ramai sahabat yang bersetuju dengan cadangan tersebut dan diputuskan oleh Rasulullah SAW sendiri, kerana beliau amat belas kasihan kepada kaumnya. Maka diberikan keampunan kepada orang-orang tawanan itu dengan harapan mereka terbuka hati untuk menerima Islam di hari kemudian. Abu Bakar radhiyallahu an istimewa di pandangan Rasulullah SAW, sehingga kan beliau pernah diminta oleh baginda SAW untuk mengimamkan kaum muslimin dalam solat berjemaah ketika mana Nabi SAW tidak dapat keluar daripada rumahnya disebabkan sakit yang dialaminya. Sehingga kan pernah isteri-isteri Nabi SAW mengadu kepada baginda SAW bahawa Abu Bakar adalah orang yang terlalu lembut dan halus perasaannya, dan seringkali bila beliau menjadi imam, beliau suka menangis, tidak mampu menahan kesedihan hatinya, dan lebih baik saja digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW tidak setuju dan menetapkan bahawa Abu Bakar sahaja yang terus menjadi imam solat ketika ketiadaannya. Abu Bakar radhiyallahu an juga adalah sahabat yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh baginda SAW. Dalam satu peristiwa, setelah baginda SAW sihat daripada sakitnya, lalu keluarlah baginda SAW daripada rumahnya untuk berjumpa dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Setelah baginda SAW berkumpul bersama-sama dengan kaum muslimin, baginda SAW mengatakan, "Sesungguhnya ada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan juga antara apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut telah memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala." Dengan ucapan itu, fahamlah Abu Bakar radhiyallahu an bahawa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu adalah baginda SAW sendiri, dan bahawa baginda telah memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bermaksud bahawa masa beliau di dunia ini tinggal sedikit sahaja lagi, dan baginda SAW sedang menyiapkan dirinya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita wafatnya Rasulullah SAW telah membuat umat muslimin merasa duka cita, hingga kan ada yang seakan tidak percaya. Dan di antaranya iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengancam sesiapa sahaja yang mengatakan bahawa baginda SAW telah wafat. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, sehingga tibalah Abu Bakar radhiyallahu an dengan perasaan tenang terus masuk ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu an, berjumpa dengan Nabi buat kali terakhir, mencium baginda SAW. Sesudah itu Abu Bakar radhiyallahu an langsung ke masjid di mana ramai orang sedang merasakan resah, merasa bingung, bimbang dengan ancaman Sayyidina Umar tadi.
Lalu beliau mendapatkan Sayyidina Umar dan berkata di khayalan ramai orang bahawa barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup, tidak akan mati. Maka dengan ini umat muslimin menjadi tenteram dan tenang kembali. Begitu juga Sayyidina Umar, beliau menundukkan dirinya dan sedarlah dia bahawa Nabi Muhammad SAW itu juga manusia dan memang tabiat seorang manusia akan meninggalkan dunia ini. Maka dengan ini para penonton sekalian, kita nantikan sambungan episod yang seterusnya dengan kejadian-kejadian yang berlaku ketika kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.